Sebelum subuh 100.000 pahala. Subuh 100.000 pahala. Duha 100.000. Sebelum zuhur 100.000. Zuhur macam 2 juta pahala. Betul lah, 2 juta tuan-tuan. Adakah itu yang kita nak kejar? Dalam kaedah Arab, apabila Rasul menyebut dengan istilah jumlah pahala yang banyak, bukan pahala itu, bukan jumlah pahala itu yang dimaksudkan. Maksudnya sirah al-mubalaghah. Sirah mubalaghah ni maksudnya adalah sebagai ayat tu yang disebut tu bunga je. Maksudnya ganjaran di sisi Allah tu banyak. Begitu banyak tak boleh terkira. Jangan kira lah. Satu pagi lepas saya bagi tazkirah dekat jemaah saya, ada 20-30 orang datang. Ni kisah benar kat Masjidil Haram. Dekat satu tiang saya bagi tazkirah, ada seorang Indonesia, dia dengar tazkirah saya, dia jumpa saya lepas tazkirah. Pak Ustaz, mau tanya Pak Ustaz. Dia orang Indon, cakap Indon. Kita yang bahasa orang Melayu ni balas Indon juga. Ya mas, apa dia mas? Saya tak tahu kenapa tuan-tuan. Saya pelik sampai hari ni. Saya tak boleh habis cakap orang Indon, bahasa saya tukar orang Indon. Tapi kalau dia cakap gitu, dia tak bahasa Indon dia. Tuan-tuan perasan tak? Kalau yang boleh bahasa Melayu bagus lah. Mungkin bahasa Melayu kita ni dia tak power macam bahasa Indon kot, sebab dia lebih lama. Pak Ustaz, mau tanya Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz bilang tadi sembahyang di Masjidil Haram ini pahalanya berganda-ganda Pak Ustaz. Jutaan-jutaan pahala, ribuan. Betul Pak Ustaz? Betul. Jadi Pak Ustaz, apa salahnya Pak Ustaz kita pulang ke negara Malaysia, pulang ke Indonesia, kita teguk arak sekali Pak Ustaz? Kalau kita teguk arak sekali, baru satu dosa. Kita kan ada juta-juta pahala, juta-juta pahala di Pak Ustaz. Kalau tolak satu dosa masih ada juta-juta. Betul Pak Ustaz? Saya diam. Susah soalan ni. Boleh masuk syurga Pak Ustaz? Allah. Orang Indonesia rupanya ramai tuan-tuan, puan-puan, saya borak-borak dia. Dia orang ni memang liberal. Memang liberal. Dia boleh istilahnya akal. Tak apa, kita tak semayang, tak apa dia kata. Kita dah zakat, kita dah bayar sedekah berjuta-juta. Di Indonesia kan juta-juta. Juta-juta tak terkira juta dia. Juta-juta kita bayar zakat, bayar sedekah. Apa salahnya kalau kita tak semayang? Kita boleh top up. Dia orang fikiran secara liberal. Memang gitu. Terkejut tak? Tuan-tuan, puan-puan, ketika mimbar pencetus ummah, kan ada kami ambil soalan kan? Ambil soalan tu orang kata boleh lah Hafiz, soalan dah tahu. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, soalan tu kami tak tahu. Kami minta asal bagilah kami 1,000 soalan ke 5,000 soalan ke, kami boleh lah ulang daripada soalan ni ready. Tak boleh. Itu yang susah. Tak tahu apa soalan tanya. Orang kata tahu, wallahi tak tahu tuan-tuan. Susah. Lepas saja pencetus semua saya rawat budak-budak muda ni. UU sekarang universiti kat Malaysia ni dia buat pertandingan macam pencetus rumah tu lah. Panggil saya jadi hakim semua. Sebab lepas Ramadan ni dia ada audition ke pencetus rumah musim kedua. Kalau dapat wakil daripada kita seorang, bolehlah hantar. InsyaAllah saya jadi dia punya time audition tu, saya jadi jurinya. Saya bagilah seorang wakil dari sini masuk ni. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalaulah soalan orang Indonesia tadi yang tanya ribu juta-juta pahala tu, tolak satu dosa dapat juta-juta pahala. Kalau saya dapat soalan ni di mimbar akhir pencetus ummah, jawapannya tak menang saya malam tu. Tak dapat jawab saya. Memang susah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, itulah ibadah kita. Kita memang diuji oleh Allah. Orang lain kita lagi lah. Memang diuji kita ni mesti nak nampak bukti, tak ada bukti tak nak. Mesti nampak duit depan mata baru betul. Tak ada tak nak. Kita ni, itu yang kita ni diuji. Sebab itu semuanya bergantung di hati. At-taqwa kata Rasul hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Sambil Rasul menunjukkan ke jantung, ke hatinya. Taqwa itu di sini. Itu hati ni penting tuan-tuan. Kita nak kena jaga. Macam tabung masjid tadi lalu, tabung surau kita lalu kan? Lalu kan? Sebab itu kata para ulama dalam ibadah itu di sini mesti ada 2 syarat. Tadi 2 jenis ibadah. Ini dalam ibadah mesti 2 syarat mesti. Tak ikut syarat ini tak sah ibadah kita. Pertama, ikhlas. Ikhlas tak ikhlas tuan-tuan puan-puan, maka tak dapat ibadah. Habis batal ibadah kita. Mungkin sah,
tapi tak diterima oleh Allah sebenarnya. Sekadar sah saja, pahala kosong, tak dapat membentuk diri kita yang disebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagus ayat ni. Sungguhnya solat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Tapi kenapa tak boleh? Sebab hati tadi ikhlas. Tabung masjid lalu tuan-tuan puan-puan sekalian, semain Jumaat saya perhati. Tadi pun saya perhati je, tengok kanan nanti saja je. Dah lalu belum? Berhenti sekejap. Nanti lalukan balik sekali lagi round. Tabung ni tuan-tuan puan-puan ada lalu kat depan kita. Orang mundur ada lalunya. Orang mundur ni kalau dia tengok tabung dia mula mengantuk. Alamak, tabung nak lalu dah. Mulalah dia mula pajam mata sikit. Tabung lalu cepat dia gerakkan. Tabung masjid ni tuan-tuan puan-puan, apabila lalu kat depan kita, kita kadang memang besar. Lalu depan seorang dia senyum aja tengah tabung. Orang kedua pun senyum aja. Tadi saya perasan lepas orang sebelah. Lepas senyum aja. Soft pertama senyum, soft kedua senyum. Tanya dia kenapa ni semua senyum. Ustaz, kan senyum tu sedekah Ustaz. Betul juga, senyum dapat pahala. Betul adik dapat pahala? Mana betul? Senyum dekat tabung tu mana dapat pahala? Patutlah kosong tabung masjid kita. Sebab semua keluar senyum, dapat pahala lah. Keluar je senyum, betul lah dapat pahala tadi. Duh, ramai abang-abang bersetuju je. Mana betul? Itu penting ibadah. Ibadah ini kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mesti berada di tempatnya. Ikhlas tadi kerana di tempatnya. Yang dimaksudkan dengan senyum itu tuan-tuan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kepada saudara kamu itu adalah sedekah. Macam tadi saya salam tadi, saya tengok boleh dikatakan 90%. Alhamdulillah, surah ni bagus. Ada setengah surah tu apabila dia salam macam ni. Kita salam ni, dia tengok kaki orang. Saya tak tahu juga kenapa lah orang ni tengok kaki orang. Dia nak kira apa, tengok kuku siapa tak potong gaknya. Kita ni salam tuan-tuan puan-puan, sunnah Nabi tu mata bertentang mata. Kita praktis balik. Tapi 90% tadi berjaya tak? Bagus surah ni. Baguslah. Aku ikut sunnah Nabi tu. Yang tak buat tu tak apa, baiki. Biasalah. Kita kadang tak tahu benda kecil, tapi itu sebenarnya. Kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang, kita mesti tengok muka orang tu. Takkan kita bercakap, ya, saya nak semua hari ni saya bagi tazkiran. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Orang itu gila Ustaz Hafiz ni. Bercakap dengan siapa? Mesti pelik. Sebab sunnah Nabi tu Rasul memandang mata. Macam kami di Pencetus Rumah, dalam audience tu mungkin dalam 1,000 setengah, tapi di luar sana berjuta-juta yang tengok. Jadi kita kena tengok kamera juga. Tengok kamera. Ada markah kamera tu dia suruh tengok. Sebab ramai di luar nak tengok kita, tengok kamera. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, bila kita salam, kita senyum. Assalamualaikum, apa khabar? Senyum. Salam senyum. Kita lepas ni senyum, mata senyum. Itu baru pahala. Senyum kepada saudara kita, saudara se-Islam, senyum baru pahala. Tapi senyum kat tabung masjid ni, Assalamualaikum, khabar. Terkejutlah tabung tu. Aku minta duit, kau bagi aku senyum, ada pahala. Tuan-tuan puan-puan, saya alhamdulillah di Selangor ni kita ada 150 mahat tahfiz yang persendirian daftar. Kami bernaung di bawah satu persatuan namanya NGO Islam Persatuan Tahfiz Negeri Selangor. Saya alhamdulillah dilantik sebagai timbalan pengurusi. Dah 2 tahun saya pegang jawatan ni. Kita buat program bersama semua. Pada Ramadan yang lepas di Masjid Negeri kita cari dana, buka lepas bagi tazkirah sebelum sembahyang tarawih tu kita buka
tabung round 20 orang pelajar saya, 20 lelaki 20 perempuan round. Oh, yang hadir kat Shah Alam tu round. Ada pelajar saya lepas tu menangis-nangis juga. Ustaz, tolong Ustaz, kenapa kau kena sepak dengan orang tak sedekah? Ustaz, saya ni bila ambil orang bagi sedekah, Ustaz terharu. Orang buka dompet, Ustaz, dia ambil semua duit dekat dalam tu, ambil semua masuk, Ustaz. Allah, tuan-tuan, perempuan dia kata RM50 tebal ni makna kat berapa ribu? Ni kalau kira RM5,000, RM4,000 semua. Tuan-tuan, perempuan, malam tu saja 5 minit kutipan RM40,000 khas untuk Mahtafiz semua. Sama-sama kita buat program luar biasa. Lagilah ini semua kita. Kalau tabung masjid lalu, tuan-tuan, puan-puan, di situ nak tahu ikhlas tak ikhlas, kita buka dompet kita, duit yang paling besar. Tuan-tuan jangan risau, orang Melayu ni kedekut tak hidung masin. Saya, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah ada peluang. Saya banyak bawa umrah, saya bawa Tan Sri, orang kaya semua saya bawa ni. Bawa tanya dia apa hikmah. Maju hadis, Tan Sri Abu Nazar, Tan Sri arwahnya Nasamuddin. Saya pernah bawa Tan Sri ni Nasamuddin dekat seminggu saya bawa umrah dia. Memang humble, cakap panggil abang aja. Kata, Ustaz, apa Ustaz? Cakap ni, saya tanya dia, Tan Sri apa? Kau mula ni Tan Sri nak jadi kaya? Ustaz, waktu saya mula-mula tu nak naik Ustaz, kita pergi surau masjid Ustaz, jangan berkira. Buka dompet Ustaz, tengok berapa nilai yang paling besar Ustaz ada. Saya kata, susah tuan-tuan. Kita ni cari duit, kadang Allah keluar duit pula. Pernah tuan-tuan, perempuan saya keluar duit, kami tu RM100, selalu keluar RM10, keluar RM100. Allah, aku nak masuk ke tak masuk ni? Masuk susu anak tak ada lagi, pempers anak tak beli lagi. Susah, kena fikir balik. Yang mudun, dia kata, Ustaz jangan berkira, bagi je Ustaz. Kalau boleh betul nak ikhlas, apa tuan-tuan puan-puan, sebelum keluar ni buka dompet kita, berapa banyak ada keluarkan, masuk semua. Itu baru ikhlas namanya. Ustaz mati Ustaz, berat ni. Tanya hati masing-masing. Kalau betul nak cuba, jangan takut. Dia kata, Ustaz jangan bimbang, lepas ni masuklah rezeki Ustaz akan masuk lah, jangan bimbang. Tapi kena dah kerja, duduk kat rumah tunggu duit tu pun tak ada. Kena kerja dah Ustaz. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, ikhlas itu kena pada tempat. Pertama. Kedua, kata para ulama, syarat dalam ibadat ini kena ittiba'ul Quran was sunnah, kena ikut Quran dan sunnah. Ini dekat Kaabah, orang tawaf, orang sembahyang campur, lelaki perempuan campur, betul tak? Ustaz, kenapa Ustaz? Orang tanya pada saya soalan yang sama kat Mekah selalu. Ustaz, kenapa campur lelaki perempuan Ustaz dekat Kaabah ni? Sebab Kaabah ni tempat yang mulia, sehingga kan masuk Kaabah, kita selalu pergi masjid sembahyang apa selalu? Tahiyatul masjid. Dekat Kaabah ni mana ada tahiyatul masjid sembahyang? Kat sana dia sebut tawaf tahiyatul masjid, tawaf tahiyat dia pun. Masuk 7 pusingan tu. Kalau dah tak larat nak buat, barulah ganti dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Maknanya kena dahulukan tawaf dulu. Sebab tawaf ibadat paling utama di sana. Kenapa saya bagi contoh ni? Sebab tuan-tuan, puan-puan, kalau kita pergi Mekah Madinah ni, ibadah kita rasa betul special. Rasa apa Ustaz, habis urusan dunia, urusan anak ni saya tak fikir dah Ustaz, habis semua. Saya fokus kepada ibadah saja kat Mekah. Begitu saya banyak bagi contoh ni kat sana, sebab banyak pengalaman saya kat sana. Orang tanya, kenapa Ustaz campur lelaki perempuan? Baik itu tuan-tuan, puan-puan, Islam ini dia cukup jaga ikhtilaf. Lelaki belah sini, perempuan asing, mana ada kita campur-campur suka hati tu tak? Tak kira mana-mana pun kita tengok mesti jaga. Program ke, kat mana ke, pencetus rumah ke, dekat dalam dewan pun asing. Tak kira apa keadaan asing, ikhtilaf cukup tak boleh. Tapi persoalan, kenapa dekat Mekah yang mulia, Kaabah, Ka'batul Musyarrafah, campur lelaki perempuan? Rupanya soalan ini dah lama dilontarkan oleh orang orientalis barat. Orientalis barat dah lama tanya ni, Islam ni penipu besar. Dekat Mekah campur. Sampaikan tuan-tuan, puan-puan, ada jemaah yang minta, Ustaz, kenapa tak bagi masa-masa yang lelaki tawaf masa ni pukul ni ke pukul ni? Lepas tu yang perempuan datang pula pukul ni ke pukul ni, masa berbeza-beza. Susah lah macam tu kita nak buat.
Kata para ulama dalam kita ibadah, ini penting lagi, ada dua keadaan. Tadi saya beritahu, pertama ada dua jenis ibadah, kedua ada dua jenis syarat, ikhlas dan ikut Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga saya nak sebut di sini, dalam ibadah ada dua keadaan yang penting yang kita kena jaga. Pertama, keadaan kita dengan Allah. Kedua, keadaan kita dengan persekitaran. Contoh kita sembahyang, Allahu Akbar. Allah tertinggal aku ni kunci tadi kat mana aku letak. Allah. Oh, dekat tandas ada perempuan besar dia letak atas tu. Tengah sembahyang lah dia datang. Betul tak tuan-tuan? Dah rasa tak? Betul satu. Oh Allah, kenapa? Sebab waktu sembahyang tu kita tak fokus dengan keadaan kita, ibadah kita kepada Allah. Tulis besar-besar, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tulis besar kat bawah. Sifat telah berjaya orang mukmin. Sifat yang pertama, ibadah yang pertama orang mukmin berjaya satu je, solatnya khusyuk. Tapi solat kita, Allah, susah nak khusyuk ustaz. Susah sangat. Sembahyang ni tuan-tuan, macam-macam perkara dia fikir. Itu belum nyamuk datang lagi. Yang betul tak? Sana garu sini tu ngadap Allah. Tapi tuan-tuan, puan-puan, para sahabat dahulu, kalau mereka satu ketika ada seorang sahabat kena panah dekat peha, kena panah kat peha, nak cabut panah ni kan sakit. Dia sebut tabib, doktor ni cabut ketika dia sembahyang. Allahu Akbar. Tengah sembahyang dia tak rasa. Doktor ni cabut sampai dia baca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cabut. Tak rasa. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru rasa sakit. Maksudnya apa? Sahabat ini dia tidak ambil kira tentang keadaan sekitar dia. Tengah sakit tu dia buat tak tahu. Dia fokus ibadah kepada Allah. Iaitu kita dalam semayang, tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, mulut ni salah satu cara nak khusyuk, mulut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jangan keluar suara lah, ni saya contoh. Kalau keluar suara kan kalah imam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut kalau senyap macam ni, for confirm dah sampai ke England, dah sampai ke rancangan Korea. Pergi ke Korea, Jepun, habis satu Malaysia kita jelajah. Tak perasan imam dah sujud. Imam dah sujud, balik ke Malaysia. Baru nak sujud. Tengok tuan-tuan, puan-puan, berlaku pada kita sebab kita tak fokus ibadah. Ittiba'ul Quran wa sunnah tu tak ada. Kadang-kadang kita takbir, ni adik-adik selalu takbir macam mana? Kita tuan-tuan yang takbir itu, yang sunnah Nabi tu takbir, telapak ni mesti menghadap ke kiblat. Telapak ni kudu naik. Dalam mazhab Syafi'i paras telinga, betul. Yang perempuan kudu menghidap bahu atau dada kan. Ini kan. Okey, itu standard. Tapi kadang-kadang kita angkat takbir itu tak serius. Jadi jemari mesti ke langit. Itu sunnah. Sunnahnya jangan tutup, habis buka sedikit. Tak kira lelaki perempuan, buka sikit. Itu sunnah. Kita kena belajar. Kalau dapat buat klinik solat, panggil mana-mana ustaz, baiki. Tapi tuan-tuan ada yang tengah semayang ni, macam ni. Sebab dia dah biasa semayang tu begini, dia bising. Dia nak jaga telinga. Saya tak tahu dia nak jaga apa, dia nak jaga telinga agaknya, fokus. Allah, dia nak karate ke apa. Ada tuan-tuan, saya pernah semayang. Kalau tuan-tuan pernah, saya dekat Madinah, ada orang Pakistan ni takbir macam ni. Kita dah takbir dah, dia takbir macam ni, Allahu Akbar. Saya tak tahu dia nak terbang ke, nak silat ke apa. Ini benar tuan-tuan. Saya tak tahu tarikat mana dia guna. Nasib baik tangan dia sipis-sipis nak kena saya. Kalau kena tadi, Allah, ni dah sembahyang tak pernah serius lagi adik-adik kita. Nak ibadat khusus kena ikut Quran Sunnah. Tak boleh ikut tengok orang, macam ni boleh ikut lah. Tak boleh, kena tanya ustaz, kena tanya mufti kita. Kita di Jabatan Mufti ada fatwa kemasaan. Angkat takbir tu yang sunnah Nabi, tuan-tuan, puan-puan, pusat tu atas pusat gitu. Betul? Itu. Tapi adik-adik kita selalu tangan dia terkeluar. Betul tak? Satu terkeluar, dua terkeluar. Ni bahaya tangan terkeluar ni, jadi ni. Habis terkeluar, imam pula baca sedap. Wa
dhalin. Nah, kalau ada biasa orang tak dung ceng kan. Bahaya ni. Itu belum lagi tuan-tuan, kita ni biasalah ada 3 series dengan saya ni. Naik 30-an ke atas ni kita tinggal sepek aja ni. Dulu mungkin tough. Kos tu tuan-tuan dia tough. Kalau letak air dia jatuh straight je. Tapi kita sekarang jatuh. Lain dah, tak sama macam Rasul. Sembahyang pula Allahu Akbar. Jatuh macam mana ibadat nak special tuan-tuan? Ibadah ini dia ada grade A, B, C, D, E. Tu takut E tu. Dah lah tengah semayang fikir sampai ke New Zealand, Afrika Selatan. Kita hantu masuk tengah semayang. Tangan pun. Kalau dapat ada CCTV tak ada tuan. Kalau ada buat tengok macam mana kita takbir. Bagus. Ada yang takbir gini tak percaya. Tengok kita boleh tengok. Allahu Akbar. Asal nak bertepi. Ni ramai orang lain ramai. Saya memang tak faham. Saya tanya ustaz-ustaz dulu habis sekarang tak tahu dari mana datang. Rupanya ada satu pakcik ni saya tanya dia dapat dia beri jawapan. Ustaz, kenapa kita sembahyang macam ni ustaz? Ini ustaz sebenarnya kita pegang jantung dan hati kita. Supaya ustaz hati kita ini sentiasa teguh dan patuh, khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Biar betul saya kata. Ini apa sunnah mana ni? Tak ada ni. Ini nasib baik tak sipu orang aja. Nasib tak keluar silat aja. Ni berlaku tuan-tuan. Sembahyang macam-macam jenis, macam-macam versi oleh kita kadang. Sebab itu ibadat ini perlu diperbaiki. Panggil pakar-pakar kita buat tazkirah, buat kuliah khas, klinik solat, baiki balik. Sebab ibadat itu yang penting itu as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Ni tengok ni gambar adik-adik. Ustaz tengok ni. Ini tuan-tuan puan-puan lepas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun saya tak ingat berapa tahun yang ini. Dalam 30-40 tahun enggak. Jenazah ni boleh digali nak dipindahkan ke tempat lain biasa. Kadang-kadang kat Malaysia kita pun ada. Dekat negara Arab lagi selalu berlaku. Liang lahat tu kongsi yang dikongsikan. Lepas 30 kali jenazah ni masih elok lagi. Jenazahnya elok, kain kafannya elok. Dia masuk ni. Ni Ustaz nak tunjuk cerita best ni. Masuk duduk. Tengok tuan-tuan puan-puan, jenazahnya elok. Cek kenapa? Seorang perempuan. Orang perempuan ni Allah hafiz Quran. Baca Quran selalu. Kalau tak hafal Quran pun tuan-tuan puan-puan mengaji, tak tahu sama dah level tu bagus juga. Ni tak payah pergi negara Arab. Pasal ni kat negara Arab kita pergi. Ini negara Malaysia dekat Pahang. Bulan tahun lepas November ke tak silap saya, Disember 2013 baru je, berapa bulan lepas, 6 bulan yang lepas. Ni di Pahang nak dialihkan, nak dipindahkan jenazah tu. Tahulah nak buat apa kawasan ni, banyaklah jenazah pindahkan. Cantik. Kain kapan tak reput. Elok, bumi tak sanggup nak usik. Cek kenapa? Rupanya Tuan Imam selalu datang masjid jaga solat. Tuan Bilal panggil orang sembahyang. Allah, mengaji. Mayat 30 tahun ditemui tak reput jenazah, mesti kejutkan 3 penggali kubur. Saya sudah 30 tahun menggali kubur di sini, tapi tak pernah menemui kejadian sedemikian. Tuan Imam, Tuan Bilal, Allah Subhanahu wa taala, Tuan Imam, Tuan Bilal luar biasa. Kenapa? Sembahyang jaga, mengaji. Ni adik-adik, tengok ni saya tunjuk yang lepas ni tak? Tengok. Ni. Tengok. Ni. Ini tuan-tuan, puan-puan 10 tahun yang lepas dekat Yaman. Jenazah juga. Asalnya dia lepas dikebumikan tak sampai 2 jam mak ayahnya tak kuat, nak suruh gali balik. Ini nak jadikan cerita kuasa Allah. Dulu mana dapat, sekarang ni Allah Ta'ala tunjuk pada kita. Gali balik keluar, nak cek, suruh doktor cek balik kenapa dia ni mati, apa sebab tiba-tiba mati ni. Terkejut bapak dia suruh gali. Habis gali tuan-tuan puan-puan, gempar satu dunia, gempar negara Arab. Tadi tutup mata ni, terbeliak mata dia. Dia potong sikit je. Terbeliak matanya,
seperti melihat satu benda yang menakutkan, yang mengerikan ada. Rambut dia tukar jadi putih. Asal hitam baru 20-an. Putih. Badannya bengkak warna hijau. Hijau-hijau semua, bengkak seperti dipukul. Hayun. Berdarah, darah keluar. Saya tak tahulah kat spender keluar darah juga. Sebab apa? Tu confuse juga. Ini realiti Allah Ta'ala nak tunjuk dengan kita, tuan-tuan, puan-puan. Ayah dia sedih, nangis lah. Orang tanya kat ayah dia, kenapa ni, apa yang berlaku, dah jadi kat tiba. Ayah dia cakap apa? Adik-adik tengok ni, yang kat luar tu, tengok. Tak sembahyang. Ayah dia kata apa ni, tak sembahyang. Tak dengar cakap ibu dan ayah. Ambil kau, adik-adik, nak dengar cakap ayah ke tak? Ada yang muka. Kalau main-main malam ni dia datang nanti ke rumah. Jangan main-main. Dengar cakap ayah kata semayang. Belajar. Degil itulah dia. Jadi macam ni lah. Dulu mana kita boleh nampak tuan-tuan? Tak nampak.